Saya nak kongsikan kepada anda 8 formula Be The Legend Trainer. Ini pertama personality, yang kedua marketing. Kita ibaratkan sebagai perisai, manakala trainer pula kita ibaratkan sebagai pedang yang mana mampu meningkatkan lagi imej anda, kerjaya anda, bisnes, pendidikan ataupun latihan anda ke satu level yang lebih tinggi. Di mana saya nak kongsikan kepada anda 8 formula Be The Legend Trainer. Ini pertama personality, yang kedua marketing, yang ketiga speaking team, yang keempat event, yang kelima proposal, yang keenam modul, yang ketujuh value, dan yang terakhir adalah behind the scene. So di mana anda menjadi trainer ataupun speaker dalam program, 3 jenis program, iaitu sama ada program in-house jemputan, program internal, program dalaman bersama tim ataupun pasukan anda, dan yang ketiga adalah program secara public. Tak kisah sama ada anda jalankan secara online maupun offline. Okay. So yang pertama personality. 3 perkara yang penting untuk personality adalah, yang pertama, bagaimana anda nak menjaga imej anda sebagai seorang trainer. Yang kedua, anda nak membina personal branding anda, dikenali di social media ataupun di dunia internet. Kan? Bagaimana anda berkongsi, yang ini akan menyebabkan personal branding anda makin meningkat. Dan yang ketiga, positioning anda. Anda ada posisi tertentu yang mana orang lain akan ingat anda sebagai seorang trainer yang fokus pada spesifik skill. Ini yang penting bila seorang trainer anda ada spesifik skill. Okay, yang seterusnya marketing. Bagaimana anda nak gunakan platform, especially social media, dan juga anda nak membuat konten-konten yang bagus yang berkaitan dengan niche anda, kepakaran anda. Ini sangat penting, di mana salah satu tools yang bagus adalah video. Video yang mana video education, video berkaitan dengan program anda, berkaitan dengan company anda, ataupun program-program yang anda bakal buat ataupun telah buat. Ini sangat penting bila mana marketing ini untuk sebarkan lagi kepakaran anda dalam niche anda. Okay? Dan seterusnya, bila anda bagus dalam membina networking, anda boleh bekerjasama dengan orang lain di mana anda mampu untuk menjalankan program bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan event organizer, bersama dengan sekolah maupun taman-taman, ataupun jika anda ada surau yang berdekatan, masjid yang berdekatan. So mereka sangat mengalu-alukan orang untuk membuat program di tempat mereka. Dan yang seterusnya, speaking teknik. Bagaimana untuk kita yakin berkomunikasi, yakin bercakap di hadapan dengan menggunakan strategi yang dipanggil sebagai wow. Kita mulakan percakapan kita dengan wow, sesuatu yang sangat menarik akan membuatkan orang macam nak dengar lagi apa perkongsian anda. Kemudian anda ceritakan story. Story ini sangat influence untuk menarik perhatian para pendengar. Dan seterusnya ice melting. Macam mana anda nak merapatkan lagi hubungan dengan audiens anda dengan aktiviti ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu, menjadikan mereka akan lebih mesra dengan anda. Seterusnya baru anda masuk dengan konten, dan yang seterusnya climax. Bagaimana anda nak buat aktiviti, bagaimana anda nak buat sesuatu dengan audiens anda, peserta anda, supaya mereka akan ingat emosi, memori, momen bersama dengan anda dalam program tersebut. Dan yang terakhir adalah dari segi closing. So bila anda bercakap, pasti ada closing. Anda nak ingatkan mereka tentang apa, nak recap dan sebagainya, dan anda nak bawa ke program seterusnya ataupun anda ada kelas dan sebagainya. So ini adalah flow dalam speaking teknik. Dan seterusnya event. Bagaimana pengurusan event yang bagus akan membantu perjalanan program anda berjalan dengan lebih lancar. Anda tahu macam mana mereka nak daftar, bagaimana mereka nak dapatkan pre-training kan sebelum mereka join. So mereka akan lebih excited untuk join program anda. Apakah tools-tools yang penting yang digunakan? Tak kisah sama ada anda jalankan secara online maupun offline. Okey, yang seterusnya proposal. Proposal ni ada dua. Biasanya kita boleh menggunakan kertas kerja
Ataupun yang kedua adalah yang sangat efektif adalah anda menggunakan video, di mana program-program sebelum ni anda videokan, especially part-part yang menarik, part-part yang best, dan juga yang paling penting adalah testimoni dan feedback mereka. Itu akan membuatkan prospek anda akan teruja untuk buat program bersama dengan anda. Seterusnya, modul. Modul yang menarik, framework yang jelas akan membantu peserta-peserta anda untuk dapat grab lagi anda punya konten, anda punya insight dalam modul anda itu dibantu dengan yang kita panggil sebagai framework modul. So design formula anda, formula keunikan anda yang menyebabkan peserta-peserta anda boleh pulang dengan ingat formula-formula yang simple tapi berkesan. Dan yang ketujuh, value. Bagaimana anda nak meningkatkan value anda dengan memberikan lebih nilai menerusi value ladder. Anda design value ladder, maksudnya daripada yang benda yang freemium, percuma tapi premium, kemudian anda nak letakkan program anda dari segi harganya dan sebagainya. Jika anda ada produk-produk, contohnya e-book, buku dan sebagainya, kelas, so ini anda boleh design dalam value ladder. So ini akan membantu anda untuk bagi tahu kepada prospek anda, peserta anda, untuk join next level ataupun next value yang telah anda designkan. Dan yang terakhir, last but not least adalah behind the scene. Bagaimana, apa perkara yang penting semasa menjalankan program, yang ini termasuklah dari segi ambil gambar, video, testimoni, survey, feedback dan sebagainya. Benda-benda ni so kadang-kadang kecil tapi sebenarnya dia akan memberi impact, especially untuk kita buat program di lain masa, pada masa akan datang. So behind the scene ni tak kurang pentingnya dalam perjalanan sebuah program. Dan kita sendiri sebagai kita nak jadi legend trainer, so kuasai 8 formula penting ini. So jumpa anda di puncak kejayaan. Yakin sebelum berjaya, be the legend trainer.